Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, salam sejahtera buat semua. Teacher harapkan agar semua murid dapat berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, sekali lagi teacher berpeluang bersemuka secara langsung dalam slot tuition online Perlis Mengaji untuk Sains Sekolah Rendah. Kali ini teacher ingin berkongsi ilmu untuk tajuk tahun 5 yang teacher namakan sebagai Electrifying Science. Sekiranya ada yang terlepas daripada menonton slot secara langsung, bolehlah menonton kembali di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ya. Tentu masing-masing sudah tak sabar nak tahu tentang topik kita pagi ini kan? Kalau masing-masing nak tahu, kenalah tonton sampai habis slot ni ya. Sebelum itu, izinkan teacher untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Hal Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana telah memberikan peluang kepada teacher untuk bersemuka secara langsung bersama-sama dengan anak-anak murid semua. InsyaAllah, pagi ini kita akan berkisah dengan tajuk elektrik. Okey, tentu masing-masing dah dapat mengagak apabila teacher apabila membaca tajuk teacher pada hari ini, iaitu Electrifying Science. Tajuk yang agak catchy untuk menarik minat murid-murid sebenarnya. Okey. So, ini merupakan topik dalam sains tahun 5, tema sains fizikal 7.0 iaitu elektrik. Hari ini sebenarnya beberapa standard pembelajaran kita cuba untuk sentuh. Jadi apa yang teacher paparkan di sini ialah apa yang kita nak tengok berkenaan dengan apa yang kita akan buat pada hari inilah. Okey, yang pertama kita nak tengok berkenaan dengan biodata pembimbing. Yang kedua, kita nak tengok berkenaan dengan sumber tenaga elektrik. Ketiga, kita nak pergi kepada litar elektrik lengkap. Yang keempat, kita nak tengok faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Yang kelima, kita akan sentuh berkenaan dengan litar bersiri dan litar selari. Juga, teacher ada sediakan kuis online dalam bentuk quizzes.com. Jadi teacher harap masing-masing dah cuba bersedia bermula daripada sekarang. Okey. Jadi marilah kita berkenalan terlebih dahulu ya. Tentu ada yang masih belum mengenali teacher lagi. Okey, termasuk hari ini punya siaran, teacher dah bersiaran sebanyak 11 kali. Okey, jadi yang mana yang masih lagi baru lagi mengenali tuition online Perlis Mengaji, bolehlah sama-sama semak dalam Facebook. Okey, pada yang masih belum mengenali teacher lagi sebelum ini, nama teacher ialah Nur Rafidah binti Zainuddin dan merupakan seorang guru cemerlang sains. Berpengalaman mengajar selama 16 tahun. Dan ini merupakan sekolah teacher yang kedua. Sebelum ini teacher mengajar di SK Sanglang Perlis dan sekarang berada di SK Simpang 4 Perlis. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di sekolah
di mana-mana yang berada yang terus memberikan semangat kepada teacher untuk meneruskan slot tuition online Perlis Mengaji. Okey, mari kita teruskan kita punya perbincangan hari ini. Okey. Hari ini kita akan bincangkan mula-mula berkenaan dengan sumber tenaga elektrik. Tentu kamu pernah dengar kan tentang sumber tenaga elektrik. Jom kita berkenalan dengan lebih rapat dengan sumber tenaga elektrik. Tenaga elektrik sebenarnya sangat penting kepada manusia ya anak-anak. Cuba kamu senaraikan peralatan elektrik yang terdapat dalam rumah kamu. Tentu banyak kan? Agaknya apa yang akan berlaku sekiranya kamu tak dapat kamu punya peralatan elektrik itu tidak berfungsi. Teacher ambil satu cukuplah. Katalah awak punya kipas rosak ataupun pada hari tersebut berlaku blackout, masing-masing dah banyak dah merungut. Pasal apalah panas, itulah inilah tak rasa selesa dan sebagainya. Okey? Jadi mari kita tengok berkenaan sumber-sumber tenaga elektrik. So tenaga elektrik sebenarnya dia tidak dapat dilihat tetapi fungsinya dapat diperhatikan pada setiap masa. Okey, so kalau kita tengok dekat sini berkenaan dengan sumber, okey, kita akan senaraikan terlebih dahulu. Selepas ini teacher akan kupas satu persatu. Baiklah, sumber yang pertama kita ada generator. Masing-masing tentu dah mula fikir, kat mana jumpa generator ni? Dia buat apa ya? Dan lepas ni kita akan cuba bincangkan. Yang kedua kita ada accumulator. Yang ketiga kita ada dynamo. Yang keempat kita ada sel suria. Yang kelima kita ada jana kuasa elektrik. Dan kita ada sel kering dan akhir sekali tidak dilupakan kita ada bateri. Okey, jadi kita pergi tengok satu persatu. Yang pertama, inilah yang kita panggil sebagai generator. Tentu kamu semua pernah tengok generator ni. Agak-agak dekat mana? Cuba kongsikan jawapan kamu dalam ruangan komen. Tentu ramai yang akan sebut nampak benda ni dekat pasar malam. Jadi ya betul kat pasar malam sebab dia gunakan benda ni untuk satu membekalkan tenaga elektrik kepada pam udara di dalam kolam ikan dan dia juga digunakan dekat pasar-pasar malam untuk nak menghidupkan lampu-lampu. Waktu malam kita tak ada sumber lain. Okey, yang kedua kita ada accumulator. Dekat mana agaknya? Kamu biasa nampak accumulator ni ya anak-anak? Tentu kamu biasa lihat dekat motor, pada kereta, pada lori dan sebagainya. Jadi daripada situ kita nampak accumulator ni sebenarnya membekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan bermotor. Okey, yang ketiga kita ada dynamo. Dynamo ni bukan dynamo yang yang sabun cuci baju tu ya. Dynamo ini yang dipasang pada basikal, okey, untuk membekalkan tenaga elektrik kepada lampu basikal. Okey, kalau kita tengok sekarang basikal anak-anak kebiasaannya teacher tak nampak. Banyak dah kurang dah dia punya penggunaan dynamo ini. Okey, jadi kat sini teacher akan tunjukkan satu model belahan dynamo yang teacher beli dengan menggunakan duit PCG Science sekolah teacher dan kita akan lihat bagaimana dynamo ini berfungsi. Okey, jom kita tengok. Okey, baik, dekat sini kita ada model belahan dynamo. Okey, so yang ini dia ada satu button dekat sini untuk kita nak tolakkan dia untuk kenakan kepada kita punya tayar. Okey, kemudian yang ini kita anggap kita punya tempat pengayuh basikal kita. Okey, so ini dia menggunakan kita punya tenaga kinetik untuk kita gerakkan. Jadi banyak mana kita gerakkan kita punya roda, okey, kita kayuh, maksudnya kita punya mentol tu dia akan menyala dengan lebih terang. Okey, jom kita cuba. Okey, yang ni dia kena pegang kuat sikit dan kita kena
pusing. Masing-masing nampak tak dia punya lampu? Teacher ni tak kuat tangan teacher, tak apa nak kuat. Okey, nampak dah dia punya mentol itu menyala. So bila kata dekat situ kita nampak mentol ni akan menyala apabila dynamo. Inilah kita panggil sebagai dynamo. Okey, so dekat situ dia ada magnet dekat situ dan dia ada dia punya fungsi dia lah. Okey. So kita dah pergi ke bahagian dynamo. Okey, seterusnya okey, ini pula merupakan sel suria. Sel suria ini merupakan kita telah pun mempelajarinya waktu kita anak-anak mempelajari tajuk tenaga sebelum ini. So sel suria ini dia dapat membekalkan tenaga elektrik kepada alat pemanas air. Okey. Berikutnya ialah jana kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik ini pula dapat membekalkan tenaga elektrik kepada perindustrian dan kegunaan domestik. Okey, iaitu perumahan dan sebagainya. Okey. Kemudian kita punya fokus kita hari ini ialah berkaitan dengan sel kering. Sel kering pula walaupun kuasanya kecil namun dia banyak membantu kita sebenarnya, ya. Okey. So sel kering masing-masing boleh tengok ada pelbagai saiz, ada pelbagai bentuk. Okey? Jadi sel kering ni dia dapat membekalkan tenaga elektrik kepada lampu suluh. Selain daripada itu jam, alat permainan kanak-kanak dan sebagainya. Okey. Kini, okey, kalau kita tengok pula pada bateri. Okey, kalau kita tengok pada bateri, kini penggunaan telefon bimbit sangat meluas, lagi-lagi dalam kalangan anak-anak. Okey, anak-anak sekejap-kejap pergi cas, sekejap-kejap pergi cas sebab bateri dah habis kuasa. So bateri kat sini, okey, menyebabkan tenaganya sering kehabisan bila kita banyak guna, so dia boleh di-charge. Okey? So bateri ini digunakan pada telefon bimbit untuk berfungsi. Dia macam-macam jenis dah sekarang. Dia ada bateri lithium ion dan sebagainya, macam-macam lah. Okey, dia punya jenis bateri dia. Okey. Kini tiba pula masa untuk kita bincangkan tentang litar elektrik lengkap. Okey, untuk topik ini teacher akan bahagikan kepada 3 subtopik yang kecil. Iaitu yang pertama kita nak tengok tentang konsep litar elektrik lengkap. Okey, dalam konsep litar elektrik lengkap kita nak tengok berkenaan dengan komponen litar elektrik. Apa yang boleh dapat macam mana kalau kita nak bina litar elektrik, apa yang perlu ada? Okey, kita tengok yang pertama, kita ada mentol, kita ada sel kering dan kita ada Swiss. Okey? Nanti lepas ni kita bincang kenapa wire kenapa tak masuk. Okey, sekejap lagi kita akan bincang kat situ. Okey, berkenaan dengan komponen litar elektrik, kita tengok satu persatu fungsi dia. Yang pertama kita ada mentol. Mentol ni kalau kata kita tengok, dia susah nak berdiri sendirilah, dia kena ada pemegang. Yang bawah ni dipanggil sebagai pemegang mentol. Sekejap lagi kita akan tunjuk dekat awak. Okey, yang kedua kita ada sel kering. Sel kering ni tadi teacher ada sebut berkenaan dia ada pelbagai saiz, dia ada pelbagai bentuk. Okey? So ini sel kering ni dia berfungsi sebagai sumber tenaga elektrik. Dan yang ketiga kita ada Swiss untuk melengkap atau memutuskan litar. Okey. So yang seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan wire penyambung. So wire penyambung diperlukan untuk menyambung setiap komponen supaya menjadi satu litar elektrik yang lengkap. Okey, kenapa wire penyambung ni dia tak termasuk dalam komponen utama? Sebab kalau kita tengok selain daripada wire, kita boleh gunakan bahan lain. Contohnya bahan yang boleh mengalirkan elektrik untuk menyambung. Contohnya kita ada apa yang kita panggil kertas kerajang tu, okey, dan sebagainya lah. Ini wire penyambung. Kat penyambung pun kalau kata dekat sekolah, cikgu awak dah beli siap dengan dia punya kita panggil sebagai clip wire supaya mudah untuk kita nak menyambungkan dia. Okey.
Kemudian inilah dalam mentol dalam litar elektrik akan menyala apabila suis ditutup. Litar ini dipanggil sebagai litar elektrik lengkap. Okey, jom kita tunjuk berkenaan dengan litar elektrik lengkap. Okey, dekat sini. Okey, teacher ada. Okey, kita tunjuk dulu dia punya bahan-bahan. Yang pertama kita ada bateri. Okey, kita punya sel kering untuk dijadikan sebagai sumber tenaga elektrik. Kat sini kita ada suis. Yang ni kita panggil sebagai suis pisau. Okey, sekejap lagi kita akan tunjuk macam mana fungsi suis ini. Yang ini adalah mentol yang dipasang kepada pemegang mentol. Siap-siap. Okey, dan ini kita ada wire yang dah siap dipasang dengan klip buaya. Okey, so bila kita nak dapatkan litar elektrik lengkap. Okey, so dalam satu litar elektrik lengkap kita perlukan sumber tenaga elektrik, iaitu kita perlukan sel kering. Kemudian kita perlukan wire untuk menyambung kepada mentol. Mentol ni, okey, daripada mentol dibawa satu kepada suis. Okey, suis ini dalam keadaan terbuka. Sekejap lagi kita akan tunjuk. Okey. So apa yang berlaku kalau kita nak dapatkan litar elektrik lengkap, kita kena pastikan kita punya litar tertutup. Bila kata tertutup bermaksud litar itu mesti dalam keadaan yang sempurna. Okey, so kita tengok apa yang berlaku pada kita punya mentol. Okey. So bila mentol itu menyala, baru kita akan nampak, okey, kita punya litar dah lengkap. Okey, ini dia punya panggil satu kitaran lah, litar lengkap kita. Okey, so kita boleh putuskan kita punya litar kita. Okey, okey. So mari kita pergi bincangkan lagi. Okey, yang kedua. Okey, litar lengkap. Yang kedua, kita nak tengok berkenaan dengan fungsi suis. Okey, suis yang tadi teacher sebut tadi. Okey, suis kita, okey. So, fungsi suis kita ada dua, iaitu untuk melengkapkan litar dan yang kedua untuk memutuskan litar. Jangan pula awak tanya, teacher dekat rumah saya suis tak macam ni pun. Ya, ini suis yang kita gunakan dalam penyiasatan kita. Okey, kita nak tengok bila kita buka apa jadi, bila kita tutup apa jadi. Okey, kita tengok satu persatu apabila suis ditutup. Itu adalah keadaan di mana suis ditutup. Okey, anak-anak tengok betul-betul. Bila dia kata berkenaan dengan suis ditutup, okey, mentol akan menyala kerana arus elektrik dapat mengalir dalam litar yang lengkap. Jadi kita boleh uji sama ada kita punya mentol kita mentol kita menyala ataupun tidak dengan kita ubah kita punya keadaan suis sama ada buka ataupun tutup. Tapi bila kita uji, kita kena tengok dulu nombor satu. Apa yang akan menyebabkan mentol itu tidak menyala? Yang pertama, okey, apa dia? Okey, yang pertama kita kata kita punya sel kering kehabisan tenaga. Boleh jadi tak? Ya. Kita guna bateri sel kering yang lama. Okey, kita cuba buat, kita tengok tak menyala. Dah pasang ni elok dah ni. Ni betul dah ni tapi masih tak menyala. Okey, kita cuba ubah. Nombor dua, mentol terbakar. Ya, mentol yang kita guna dalam penyiasatan dia sangat-sangat sensitif. Kadang-kadang dia jatuh sikit dia daripada tangan kita. Okey, daripada tangan kita jatuh sikit je. Tak tinggi mana pun, tapi dia punya filamen dalam mentol itu akan menyebabkan dia pecah ataupun dan sebagainya lah, dia sangat sensitif. Okey, yang ketiga, litar itu dia tidak lengkap apabila sambungan dia tidak kena. So masing-masing kena cek satu persatu. Nak mudah kita cuba daripada sel kering kepada mentol, mentol kepada sel kering. Tengok betul tak sel kering kita ada cukup tenaga ataupun tidak. So kita cuba tengok. Okey. Seterusnya. Okey, ini pula keadaan apabila suis dibuka. Bila suis dibuka, dia punya atas itu dia terbuka lah, dia ternaik. Okey. So bila suis dia terbuka,
Kita punya mentol dia tidak akan menyala. Ini kerana arus elektrik tak dapat mengalir melalui litar elektrik yang tidak lengkap. Yelah, sebab kita dah putuskan litar dekat sini. Nampak tak anak-anak? So Swiss ni digunakan untuk melengkap dan memutuskan litar. Tak payahlah awak cabut wire daripada sel kering kepada mentol. Kita cuma menggunakan kita punya Swiss sahaja. Sama juga fungsi Swiss ni dengan Swiss yang berada dekat rumah. Awak ada Swiss kipas, awak ada Swiss lampu, tapi keadaan dia macam terbalik sikit. Kalau kita kata buka Swiss, kita kata dekat adik kita. Adik kita pun tekan kita punya Swiss. Sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya Swiss itu ditutup. Bila tutup Swiss, baru litar tu akan lengkap. Jadi dia ada sedikit berperbezaan lah daripada apa yang kita sebut dengan apa yang kita jalankan kita punya penyiasatan. Okey. Seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan simbol-simbol komponen. Kenapa kita perlu pelajari tentang simbol komponen? Sebab kalau kata kita nak buat eksperimen ataupun penyiasatan, takkan kita nak lukis sebiji-sebiji gambar kita punya sel kering, sebiji-sebiji gambar kita punya mentol. Kita ada yang kita panggil sebagai gambar rajah litar. Dalam gambar rajah litar, kita hanya masukkan berkenaan dengan simbol sahaja. Okey. So, kita akan berkenalan dengan simbol-simbol komponen dalam litar elektrik. Yang pertama, kita ada sel kering. Macam mana rupa simbol bagi sel kering? Tentu anak-anak dah belajar dalam RBT. Bila kita belajar sains, kita ada rentas dengan RBT. Dalam RBT awak belajar elektronik. Dalam sains awak belajar juga. Jadi tolong jangan awak ketepikan awak punya kemahiran, awak punya pengetahuan dalam RBT. Bila masuk sains awak lupa. Tak boleh dah macam tu. Kita kena gabung jalin. Okey. So sel kering dekat sini dilukis dalam bentuk macam ni. Dia ada satu yang pendek, satu yang panjang. Teacher selalu panggil dia sebagai sepasang lah pendek dan panjang ni. Okey? Dia ada yang negatif tu bahagian bawah ni yang tak ada tombol. Yang ada tombol ni ialah bahagian positif. Nanti yang ini simbol awak punya tentang elektrik ni awak akan pelajari lebih lanjut dalam mata pelajaran sains di sekolah menengah. So dekat sekolah rendah kita cuma perkenalkan asas elektrik. Okey? Jangan pula lepas ni ramai pula yang datang tanya teacher, kenapa kita belajar macam ni. Tapi bila kata teacher ajar sikit sangat, ya ini asas. Okey? Okey. Seterusnya, kita nak tengok bagi mentol. Mentol macam mana? Mentol kita ambil yang atas lah, kita tak ambil yang bawah ni. Okey, yang ni sebagai dia punya pemegang sahaja. So mentol dia boleh dilukis dalam 3 bentuk. 3 cara. Yang pertama, ni X ni. Ni paling mudah nak lukis. Okey, juga boleh dilukis dalam keadaan macam ni. Dia ada bentuk macam tu. Okey, dan yang ketiga iaitu ada 3 bentuk simbol untuk mentol. Awak boleh pilih mana-mana satu, tetapi dengan syarat dalam satu gambar rajah litar, kalau awak nak menggunakan simbol yang pertama untuk satu mentol pertama, mentol kedua juga perlu guna simbol yang pertama. Tak bolehlah nanti untuk mentol pertama buat yang ini, yang kedua tu pakai yang kedua, and then ketiga terjadi campur aduk dah. Okey, kita tak nak berlaku campur aduk. So masing-masing fahamkan. Awak boleh menggunakan ketiga-tiga bentuk simbol, tetapi hanya satu yang akan dipilih. Okey, dalam satu gambar rajah litar. Okey. Berikutnya kita ada simbol untuk Swiss. Tadi kan teacher dah sebut, Swiss ni ada 2. Yang pertama, bila Swiss itu ditutup. Kalau kita tak lukis gambar rajah litar, takkanlah kita sibuk nak lukis satu persatu. Ni pisau ni macam ni. Ni dia punya tempat tombol nak pegang ni. Macam tu payah. Jadi kita ada simbol. Okey, bila Swiss ditutup, gambar rajah simbol dia macam tu.
Nampak tak anak-anak? Mudah sahaja. Satu garis lurus, kemudian kita ada 2 titik. Okey. Itu menunjukkan bahawa dalam litar itu, Swiss itu ditutup. Okey. Untuk keadaan Swiss dibuka, simbol dia macam ni pula. Nampak tak? Okey, bila Swiss dibuka. Jadi kalau awak nampak gambar ni, oh ni macam ternaik ni. Oh ni terbuka lah teacher. Yes. Okey, kita ada 2. Ini adalah simbol bagi Swiss. Okey. Seterusnya kita ada simbol bagi wire penyambung. Wire penyambung paling mudah lah. Macam mana cara dia? Hanya satu garis lurus. Okey. Litar elektrik boleh dilukis menggunakan simbol. Cuba anak-anak tengok dekat dalam gambar rajah yang teacher pamerkan. Dekat situ kita ada sel kering, kita ada Swiss, kita ada wire dan kita ada mentol dekat situ. Jadi macam mana kita nak lukiskan litar elektrik ni dalam gambar rajah litar? Yes, kita kena gunakan kita punya simbol yang kita telah pelajari tadi. Okey, jom kita lukis sama-sama. Okey, yang pertama kita nak okey. So yang pertama kita tengok, kita letakkan sel kering dekat atas. Okey, kita tahu sel kering kita ada satu panjang, satu pendek. Okey, kita gariskan dia. Kemudian kita tengok Swiss ni. Cuba anak-anak perhati. Swiss ni, Swiss tutup ke Swiss terbuka? Yes, Swiss tertutup. So tertutup macam mana dia punya simbol? Macam ni. Bila dah nampak macam ni, okey, dia Swiss dia dalam keadaan tertutup. Kemudian daripada Swiss, dia sambungkan lagi dengan wire kepada mentol. Ini simbol yang keberapa tadi anak-anak? Siapa yang masih ingat tadi teacher punya penerangan? Ini merupakan simbol yang pertama bagi mentol. Okey, daripada mentol, dia akan balik semula kepada sumber tenaga elektrik kita, iaitu sel kering. Jadi, gambar rajah litar elektrik ini lebih mudah dilukis berbanding dengan litar elektrik yang sebenar. Okey, masing-masing dah dapat? Okey. Seterusnya, kita nak bincangkan pula berkenaan dengan kecerahan mentol. Kecerahan mentol ini sebenarnya dia ada 2 faktor yang yang mempengaruhi dia. Okey, yang pertama kita ada bilangan sel kering. Berapa banyak sel kering yang kita gunakan, kita akan dapat lagi cerah ke lagi malam? Mana satu anak-anak? Ya. Tentu kita akan kata mestilah lagi banyak, sebab lagi banyak sel kering maksudnya lagi banyak tenaga. Okey? Cuba kita lihat sekarang. Okey, so kita akan cuba buat hipotesis. Okey, ini hipotesis yang teacher buat. Sebelum teacher nak jalankan kita punya penyiasatan sekejap lagi. So teacher buat satu hipotesis, semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Betul ke tak betul? Sekejap lagi kita akan tengok. Okey? Dan yang kedua, kita ada berkenaan dengan bilangan mentol. Tadi bilangan sel kering. Sekarang bilangan mentol. Okey, untuk bilangan mentol, hipotesis yang teacher boleh buat, okey, dan anak-anak juga dah boleh mula fikir, semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol. Nampak tak dekat situ bilangan mentol ini sekarang dah menjadi pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kecerahan mentol dah menjadi pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kita punya keputusan. Okey. Kemudian, let's do this. Okey, teacher pun dah tak sabar dah ni nak jalankan penyiasatan. Okey, jom kita. Okey, so kita akan buat kita punya 2 penyiasatan yang ringkas. Okey, untuk menguji berkenaan dengan kecerahan mentol. 2 faktor itu.
Okey, jom. Okey. Yang pertama, okey, kita akan menggunakan satu, kita ambil sel kering ya. Okey, sel kering. Okey. Yang pertama, kita akan menggunakan satu sel kering yang kita sambungkan kepada mentol, yang kita sambungkan kepada Swiss. Okey, dan kita akan tengok apa yang akan berlaku. Okey, anak-anak masing-masing cuba fokus kepada kecerahan mentol di sini. Apa yang anak-anak dapat? Bila guna satu, mentol dia cerah lah, boleh lah. Okey, macam so-so macam tu lah. Okey, so kemudian kita cuba ubah dengan kita menambahkan lagi satu sel kering ke dalam kita punya lita. Okey, yang ini teacher dah ada dia punya set, jadi tak payah susah nak sambung banyak-banyak lah. Okey. Kita ada battery holder kita. Okey, dekat sini kita cuba. So nampak tak? Semua masing-masing dah mula nampak. Beza yang tadi satu sel kering dan yang kedua kita ada dua sel kering, dan apa yang berlaku kepada kita punya mentol. Okey, jadi itu adalah satu faktor. Faktor yang pertama iaitu bilangan sel kering. Okey, yang kedua kita akan tengok pula berkenaan dengan bilangan mentol. Okey, bilangan mentol. Okey, kat sini teacher akan cuba sambung. Okey. Satu. Okey, kita pergi kepada dua mentol. Kita cuba malarkan kita punya bilangan sel kering kita sekarang. Okey. Kalau tadi satu tadi mungkin awak okey. Sekali lagi lah kita cuba. Okey, bila satu mentol disambung pada dua sel kering, dia punya kecerahan macam tu. Bila kita sambung kepada dua mentol. Okey, dua mentol. Yang ni yang teacher takut sangat Okey, bila kata mentol tak menyala. Tunggu sekejap, kita try. Ni mungkin ada problem dengan kita punya mentol. Okey. Yang kedua, dua mentol. Okey. Nampak tak? Bila kita gunakan dua mentol, dua bateri, dua sel kering, okey, tengok apa yang berlaku kepada kita punya mentol kita. Apa kita punya keputusan kita? Kita dapat kita punya mentol makin malap. Okey. So kalau kita cuba lagi tambah lagi satu, kita nampak kalau teacher buat kemarin teacher cuba buat satu mentol tu dia macam tak nak je hidup. Satu-satu macam ada sikit macam itulah. Okey, jadi bila kita tambah bilangan mentol, maksudnya tenaga tu dia perlu berkongsi. Dia perlu dikongsikan untuk berapa banyak mentol yang ada lah. Okey. Jadi dekat sini kita ada keputusan. Okey, catatkan kita punya pemerhatian yang pertama tadi. Bila kita gunakan satu sel kering, kecerahan mentol yang kita dapat cerah. Bila kita gunakan dua sel kering, kecerahan mentol itu sangat cerah. So, kita boleh buat keputusan, kesimpulan kita betul seperti hipotesis kita yang tadi. Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Jadi, dapat tak menjawab kita punya hipotesis tadi? Ya. Jadi, dapat tak awak melalui kita punya penyiasatan? Ya. Okey. Macam sains dia perlukan benda-benda macam ni untuk kita faham. Kalau setakat awak tengok dalam buku, baca dalam buku, memang susah sikit nak faham lah. Okey, untuk pemerhatian yang kedua berkenaan dengan bilangan mentol. Okey, bila kita gunakan bilangan mentol tu satu, kita nampak satu tu cerah betul.
Bila guna 2, dia dah mula malap. Yang ketiga macam saya kata tadi lah. Okey. 1 dia akan jadi sangat malap. Terus yang kedua tu dia macam nak tak nak je. Nak hidup tak mau hidup macam tu. Okey. So, kita punya kesimpulan yang kita boleh jawab, kita nak tengok kita punya hipotesis kita tadi betul ataupun tidak. Jadi semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol. Jadi betul lah kita punya hipotesis yang kita buat tadi. Okey. Sekarang mari kita teruskan kita punya perbincangan kita pada hari ini tentang litar bersiri dan litar selari. Tapi dalam tajuk ni teacher cuma terangkan asas dulu. Kita tak adalah tukar, kita tak ada macam kita tukar, kita tambah masuk kita punya Swiss dan kita tutup masuk kita punya mentol, tak. Kita ambil yang asas saja dulu. Okey? Kita tengok berkenaan litar bersiri dan litar selari. Apa benda litar bersiri dan litar selari tu? Okey, kita tengok satu persatu lah. Okey, ini teacher nak kongsi sedikit perkongsian gambar-gambar semasa teacher menjalankan penyiasatan bersama anak-anak di sekolah teacher iaitu di SK Simpang 4. Yang ini pun rasanya anak-anak ni dah masuk ke tingkatan 1 dah. Okey, tahun lepas. Ni tajuk tahun 5. Masing-masing teacher bagi dekat depa. Okey, bagikan wire mentol dan sebagainya dan minta depa buat dulu. Sangat-sangat menakjubkan apabila pelajar kelas belakang yang dapat siapkan dengan lebih awal. Mungkin dia lebih faham tentang litar ni. Bila bagi dekat pelajar kelas depan ni bukan kata depa tak boleh nak buat, boleh, tapi depa ambil masa sikit. Kenapa? Lepas ni kita cuba bincang. Dan ini pula merupakan hasil yang didapati oleh kumpulan murid yang menyambung litar tersebut. Yang ni litar bersiri dan ini pula litar selari. Nampak tak anak-anak? Ada tak nampak dia punya perbezaan dekat situ? Okey, kita tengok apa perbezaan yang kita nampak. Ya, kita akan nampak kecerahan mentol dia. Yang ini untuk litar sendiri, mentol dia malap. Untuk litar selari, dia punya mentol dia cerah. Tapi dia dimalarkan sama. Kita punya bilangan sel kering, dia punya bilangan mentol. Okey? Tapi ada beza antara litar bersiri dan litar selari. Okey, sekejap lagi kita akan cuba tengok. Okey. Untuk litar bersiri, litar ini mempunyai satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Ini macam yang kita buat tadi, yang bila guna 2 mentol, kenapa kita punya mentol tu menyala lebih malap. Jadi mentol itu disusun secara bersebelahan antara satu dengan yang lain dalam satu laluan yang sama. Jadi kalau kita susun, ini mentol, 2 mentol, mentol pertama, mentol kedua, disambung kepada sel kering, disambung kepada Swiss dan balik kepada ni, kita akan nampak mentol itu menyala dengan lebih malap. Manakala untuk litar selari, dia mempunyai 2 ataupun lebih laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Jadi mentol disusun secara selari dalam laluan yang berlainan. Okey, kat sini teacher pun nak tunjuk ada satu berkenaan dengan litar bersiri dengan litar selari. Okey, masing-masing jom kita tengok lagi. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada yang ini adalah kit litar bersiri. Litar bersiri, okey, mentol dia disusun secara bersebelahan. Nampaklah bersebelahan dia. Okey? Okey, so kita tengok dekat sini, bila kita sambung. Okey. Nampak tak? Okey, nampak dia punya mentol dia menyala dengan lebih malap di situ. Okey, ini litar bersiri. Manakala yang kedua kita akan ambil, ini litar selari. Litar selari. Okey, kita cuba bandingkan dia punya kecerahan mentol. Yes, masing-masing dah mula nampak. Okey. Okey, kita cuba bezakan antara dua ni.
Untuk lita bersiri, mentol dia dia punya mentol dia menyala dengan lebih malap dan tak sama pun dia punya kecerahan. Cuba perhatikan. Manakala untuk lita selari, okey, mentol dia menyala lebih terang, lebih cerah, okey, dan dia kenapa dia boleh jadi macam ni ya? Sekejap lagi kita akan cuba bincang. Untuk lita bersiri, seolah-olah dua mentol dia terpaksa berkongsi dengan dua sel kering. Okey, yang ni dia terpaksa bagi kepada dua. Manakala yang lita selari pula sebabkan laluan dia berbeza. Okey, kalau kita tengok yang pertama, ni laluan yang pertama. Ni laluan yang pertama. Okey. Laluan pertama yang bawah, dia balik kepada sel kering. Ini pula laluan yang kedua. Yang ke atas pula. Okey. So, bila kita nampak benda tu berlaku, okey. So, seolah-olah satu mentol dia dapat kuasa daripada dua sel kering. Jadi, bila ada dua dekat sini, dia tidak akan ada apa-apa perubahan lah. Okey, maksudnya dia akan dapat satu mentol dapat dua tenaga daripada sel kering. Tapi kalau macam ni, dua sel kering terpaksa berkongsi dua mentol. Okey. So kita boleh nampak kat sini ini bukan buat magic lah. Ini memang okey. So kita boleh nampak dia punya kesan lita bersiri dengan lita selari. Okey. Ini hanya penerangan ringkas dalam lita bersiri dan lita selari. Okey. Okey, ini adalah penerangan dia kenapa lita bersiri itu malap dan kenapa lita selari itu menyala dengan lebih cerah. Yang pertama, mentol yang disusun dalam lita selari lebih cerah berbanding lita bersiri apabila kedua-dua suis disambung pada lita ditutup. Seolah-olah kalau ada 3 bateri, ada 3 mentol, maksudnya 3 mentol tu dia dapat kuasa daripada berapa banyak sumbangan dia punya sumber dia. Okey. Kenapa mentol lita selari lebih cerah? Okey. Kat situ teacher ada sebut tenaga elektrik mengalir dalam laluan yang berbeza dan lita selari, oleh itu jumlah tenaga yang melalui setiap laluan adalah sama. So seolah-olah lita selari ni dia ada jalan yang tersendiri. Dia tidak berkongsi. Kalau yang bersiri ni dia berkongsi. Yang mentol yang pertama, mentol yang kedua, mentol yang ketiga. Manakala untuk lita selari, mentol pertama ni laluan dia. Mentol kedua ini laluan dia. Mentol ketiga ini pula laluan dia. Jadi, untuk lita selari, okey, dia tidak perlu berkongsi tenaga. Kalau kita tengok yang lita bersiri, kenapa lebih malap? Kerana dia terpaksa berkongsi tenaga elektrik yang dibekalkan daripada sel kering. Itulah yang menyebabkan nyalaan mentol lebih malap. Okey. Baiklah, sekarang tiba masa kita untuk kita punya quiz online yang teacher sediakan dalam quizizz.com. Okey, untuk menguji tahap pemahaman kamu semua setelah mengikuti kelas secara online pada hari ini. Hari ini insya-Allah teacher hanya sediakan 10 soalan. Jadi diharapkan agar semua murid telah pun bersedia. Masing-masing boleh pergi ke laman web quizizz.com untuk memasukkan kod permainan untuk join the game. Okey. Baiklah, kod permainan kita pada hari ini ialah 793030. Okey. Kita tengok slide. Okey. Sekarang teacher sedang menunggu pemain untuk teacher start the game. Okey, jom cepat-cepat kita join kita punya game. Yes, dah ada yang masuk. Okey, tahniah pada Tarshana Harini Perak. Okey, kita tunggu lagi untuk kita start kita punya game. Azim STB, terima kasih. Okey, lagi Faris Panggas.
Terima kasih Fatin, Adra, SRK, SI. Oh, Adra ni antara peminat setia lah ni. Selalu bila teacher buat game, dia selalu masuk. Okey. Ada SKBE, Nami, Koli. Mana lagi? Akil, Simpang 4. Okey, teacher punya anak murid. Irlia. Okey, hacker. Okey, kita tunggu sikit lagi untuk teacher on kan. Ada lagi tak? Okey, sekali lagi teacher ingatkan untuk quiz dalam kita punya quizzes. Okey, selain daripada ketepatan menjawab, okey, kita juga perlukan masa yang lebih cepat untuk kita nak dapatkan ranking di tempat yang atas. Okey, alhamdulillah dah 17 orang. Okey, lagi. Ada lagi tak? Yang baru masuk tak payah risau, teacher tak akan off kan kita punya game. Okey. Sikit lagi nak dapat lagi 20 orang, kita on kan kita punya game kita. Akisha, Simpang 4, 3 Berjaya. Okey, anak murid teacher juga. Okey, lagi sikit. Afina, Miza, Sri 3. Okey, terima kasih semua yang dah berjaya login. Okey, sikit lagi. Kita mulalah kot. Sikit lagi. Kita nak tengok satu lagi, dua orang lagi untuk kita on kan kita punya game. Ada tak? Kalau tak ada, kita mula. Kita start. Okay, kita start lah Okay. Ready, set, go. Okay. Kita tengok siapa yang duduk ranking top 5. Okay, Habil, Fahim, Humaidi. Okay, dah mula jawab tu. Okay. Kita nak tengok ketepatan dan cepat ya masa menjawab. Okay, 18 players. Awak boleh mula jawab. Okay, ada yang baru masuk. Okay. Nak tengok faham tak faham apa yang teacher ajar yang hari ni dalam masa teacher popet berapa minit ni tengok boleh tak? Okey, sekarang yang duduk tempat pertama kita ada Nur Hawa. Okey. Cuba lagi. Okey. Teacher tinggalkan game ini tanpa teacher off kan. Okey. Jadi dengan berakhirnya kuis online kita pada hari ini, maka berakhirlah slot teacher. Okey, teacher nak ucapkan tahniah pada yang berjaya menjawab soalan kuis dengan baik. Jadi diharapkan agar murid-murid dan guru-guru mendapat manfaat daripada sedikit perkongsian daripada teacher ya. Baiklah, teacher ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang dan buruknya datang daripada teacher sendiri. Okey, so kita nak tengok hashtag kita hari ini masih lagi stay at home dan juga belajar daripada rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.